أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. Tak mana kita berhenti? 12 dari bawah. Kiri kemudian berkata rahimahullah. Dia berkata 12 dari bawah nah. Ya ya. Qala al-musannif rahimahullah. Kemudian berkata rahimahullah, kemudian berkatalah oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa wa'ada man ata'ahul jannata birahmatihi wa aw'ada man khalafa amrahu bin nari wa adzabihi artinya, dan menjanjikan, yakni oleh Allah akan mereka yang taat akan Dia, akan Allah. Allah janjikan apa? Syurga, akan syurga. Banyaklah dalam ayat-ayat Al-Quran yang mana maksud ayatlah sesiapa yang mentaati Allah, sesiapa yang berbuat kebaikan, nescaya dia akan dibalaskan dengan syurga. Balasannya, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Nah, berjayalah kita dapat masuk syurga. Lah ni kita tak boleh kata lagi kita telah berjaya. Nah, walaupun kita dah berbuat amal ibadat, berjaya atau belum kita, atau tak berjaya lagi, nantilah di akhirah esok dapat pijak langkah masuk dalam negeri syurga, baru boleh dikata kita tu berjaya. Lah kita dalam usaha, kita dalam usaha nak dapatkan kejayaan. Dalam usaha kita nak dapat masuk ke syurga. Jalan dia ialah taat. Jalan dia buat taat, buat amal ibadat. Tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat. Dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah,
kita dapat masuk syurga ni dengan rahmat daripada Allah. Ini akidah kita, bukan dengan sebab wajib Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Bukan. Sebagaimana akidah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah, mereka kata wajib Allah kena balas kita dengan baik, yakni syurga. Sebab kita duk buat amal baik, pasal kita duk buat perkara baik. Itu i'tiqad mereka. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita dimasukkan ke dalam syurga adakah kerana Allah wajib atau terpaksa? Pasal kita ni semayang tak tinggal, pasal kita ni puasa tak tinggal, maka Allah terpaksa masukkan kita dalam syurga ke? Tidak. Salah kalau faham lagu tu. Tak ada apa pun suatu yang boleh memaksa Allah. Allah tak ada sifat terpaksa, tak ada. Sifat yang ada pada Allah sifat harus je. Harus Allah masukkan kita ke dalam syurga, harus Allah tidak masukkan kita ke dalam syurga. Situ duduk dia. Itulah maksud dia dengan rahmat. Apabila sekiranya Allah Ta'ala mengkehendaki mengurniakan rahmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan kurniakan rahmat tersebut kepada hamba dia. Rahmat Allah lah ni iaitu syurga lah. Itu maksudnya. Jangan pergi i'tiqad kata terpaksa. Tak ada terpaksa. Salah kalau kita pergi faham lagu tu. Baik. Kemudian dan menjanjikan, itu janji Allah lah. Pandang tilik kepada janji Allah jadi wajib aridi. Kita tu masuk syurga dulu, kita biasa belajar dah tajuk ni. Dan menjanjikan, yakni oleh Allah akan seksa, akan azab neraka kepada siapa? Orang yang menyalahi suruhan Allah. Sebaliknya, kepada siapa-siapa yang menyalahi perintah Allah. Allah perintah mewajibkan atas kita melakukan sesuatu, tiba-tiba kita tak tunaikan dia, tiba-tiba kita dengan sengaja tak mau buat perkara yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita, maka hukumnya berdosa. Kita langgar perintah Allah ni berdosa. Jadi Allah janjikan apa? Adalah kenyataannya disebut dalam ayat-ayat Al-Quran. Banyak ayat dia. Tuhan janjikan dengan seksa. Tuhan janjikan dengan azab daripada Allah. Seksa saat ni dengan neraka, ta'aluk pada kata seksa, dengan neraka, dan seksanya seksa Allah, dengan azab seksaan daripada Allah. Itu peringatan, amaran. Tadi kitab yang pertama kita belajar dah maksud ayat tadi yang kita panggil amaran dari Allah, peringatan daripada Allah. Jangan tinggal perkara yang diwajibkan. Ni perkara yang diwajibkan. Kalau tadi perkara yang ditegah, kita mengaji tadi tu, tengok benda yang haram tadi tu, sama juga. Apa hak Tuhan wajib ke atas kita, buatlah. Walau kita berasa susah, berasa payah nak buat, sama sekali kita tak boleh tinggal. Dengan kata sengaja tak mau buat, dengan sengaja kita tinggal, berdosa kita dengan Allah Ta'ala. Katalah hak wajib ni, contohnya semayang tadi ni, yang fardu sehari semalam 5 waktu ni,
Bolehkah kita tinggal semayang? Tak boleh. Kalau dengan sengaja, tak boleh. Dengan tak sengaja tu cerita lain. Terlupa ke, terlena ke, kan? Itu tak salah, tak diambil salah orang panggil. Hak salahnya sengaja tak mau buat, sengaja tak mau semayang. Mana boleh lagu tu? Jangan. Haram, dosa kita dengan Allah Ta'ala yang memerintah kita suruh semayang sehari-sehari 5 waktu ni. Tu contoh maksud dia. Baik. Dan seksanya seksa neraka. Domainnya kembali ke neraka. Neraka ni negeri azab, negeri seksa. Kan kita dengar kalau kita baca kisah azab dalam neraka ni, kan kisah Nabi Mi'raj ke langit diperlihatkan tentang azab neraka Allah. Kan macam-macam digambarkan, kan orang-orang yang berdosa yang akhirnya masuk neraka, lalu kemudian dia azab dalam neraka. Kan diguntingnya lidah lah, kan orang hak mengumpat, orang yang mengumpat, kan macam-macam azab. Tak erti nak abang, takut dengar. Tak salah. Kita tahu tapi duk juga buat benda haram. Tahu sangat dosa, tahu sangat azab Allah, tapi duk buat maksiat tu pasal apa? Saja kita nak melawan Tuhan ke? Saja kita tak reti takut dengan Tuhan ke? Nak tunjuk kita hebat? Tak ada hebat. Sembang atas dunia ni nampak macam hebat, masuk neraka, masuk pi lah. Amboi, kan hebat bunyi tu, gagah rasanya, kan. Tak salah, api atas dunia ni pun teriak sampai tak mau. Tera kena serepih gurih api tu, piup. Sakit. Hak tu pun tak larat nak sakit dah, kan. Keluar air mata. Hak ni bukan setakat keluar air mata dalam neraka ni, kan. Tak tahu berapa ribu, berapa juta kali ganda pun tak tahu azab neraka dengan dunia ni. Tapi sembang kemas, sembang besar, kan. Tak kisah nak masuk neraka, masuk, kan. Macam tu lah hari ni manusia, kan. Jangan kita jadi lagu tu lah, kan. Bodoh sangat, kan, nak menyombong dengan Allah Ta'ala, kan. Hang Tuhan bagi makan, Tuhan yang bagi hang minum, hang nak menyombong dengan Tuhan, kan. Dia suruh hang semayang, tak mau semayang. Rezeki dia hang mau. Kan. Tu contoh dia. Hati-hati dalam bercakap tu, beringat. Baik, jangan terlajak sangat. Baik, ni syarahan dia pula. Ni dan telah menjanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya, hamba Allah, pada Quran, di dalam Al-Quran. Pi bacalah, kan, macam-macam ayat Al-Quran. Macam-macam ayat, kan. Pi cuba buka hak terjemahan dia. Kalau baca saja tak erti makna pun susah juga. Pergi cari hak ada terjemahan tu, baca tengok, kan. Tak tu kita nak ertilah, takut ke tak. Dan atas lidah nabinya, Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga melalui lidah Rasul, sabdaan baginda Rasulnya. Apa dia yang Allah telah menjanjikan ke atas kita? Bahawasanya orang yang bertaat itu, yang berbuat taat, maksudnya bertaat ni, buatlah taat. Letih ke, balok ke, malas ke, buat. Hak wajib dengan hukumnya ialah wajib. Kalau amalan yang sunat dengan hukumnya sunat, kita maklum dah, kan. Hak wajib tentu kok mana mesti kena buat. Jangan buat hak wajib saja, buat sama hak sunat-sunat, kan. Beramallah, buatlah, jangan balok, malas, jangan segan. Baik. Allah janjikan orang yang berbuat taat ni, yang melakukan kerja taat, kepatuhan kepada Allah, tu maksudnya yang berbuat taat. Taat ni arti dia patuh, mana kita mematuhi perintah Allah,
Allah perintah kita sembahyang, kita buat, kita pun bersembahyang. Itulah orang panggil berbuat taat, yakni mematuhi perintah Allah. Tu kerti dia. Dibalaskan, ialah dibalaskan pada hari yang kemudian. Kita panggil hari akhirah. Bahasa Arabnya akhirah, kan? Bahasa Melayu hari yang kemudian. Hari kiamat makna serupa juga. Kiamat tu sempena qiyam, makna berdiri. Sebab apa timbul berdiri? Sebab hari esok di padang mahsyar semua akan berdiri, tak ada yang duduk. Itu berdiri, diambil di perkataan berdiri di padang mahsyar esok. Kita ni esok, kan, akan mai hari tu. Yang ni hak kita duduk sering kali lupa ni, hak sering kali tak berasa ni, kan. Kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kita akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Maka lalu ketika kita berhadap di hadrat Allah Ta'ala, kita akan diadili. Tak ada orang yang akan dizalimi. Semua akan diperiksa, akan dihisap. Kecuali mereka dapat masuk syurga bi ghairi hisab, itu lega banyak, kan. Ni nombor satu kita nak ni, dapat masuk syurga dengan tak ada kena hisap, kan. Tapi nak boleh tangga ni, payah, kan. Duk kira dengan kita hak balok liat ni tak nampak jalan. Masuk syurga ada jalan, tapi bi ghairi hisab tu, tak kena hisap tu, tak nampak jalan. Bayangkan kita balok ni sehari-sehari kerja duk lena kita. Tu tak tahan tu. Nak nampak jalan kawan, tak nampak. Nak jadi serupa Nabi, serupa Rasul, serupa Siddiqin, syuhada, al-awliya illahi salihin. Hak ni golongan hak masuk syurga tak kena hisap ni. Ada kita serupa mereka. Tengok tu dululah. Tapi nak masuk syurga tak kena hisap, memang nak, kan. Cita-cita lah, azam dulu. Sambil azam, sambil usaha lah, kan. Okey. Jadi Allah Ta'ala janjikan apa? Dibalaskan pada hari kiamat ataupun hari kemudian, hari akhirah esok, dengan dimasukkan dia tu orang yang bertaat ke dalam syurga. Ni janji Allah, kan. Allah tidak mungkiak janji, nah. Maknanya, kan, walaupun kita mengaji dalam kitab tu berkaitan tentang syariat lah, hakikat lah, kita masuk syurga dengan rahmat Allah, kan. Kadang-kadang masih juga lagi kita tak faham. Untuk fahamkan, untuk kita faham, kita sebut realiti. Sesungguhnya apa nak jadi esok ni, realiti waqi' dia. Waqi'nya hak buat baik Tuhan masukkan dalam syurga. Itu realiti esok akan jadi esok. Benda akan berlaku esok. Itu realnya, kan. Hak buat baik Allah akan masukkan ke dalam syurga. Itu janji Allah. Hak kita panggil wajib aridi, wajib yang baru datang, kan. Bukan wajib zati. Wajib zati masuk syurga, tak masuk syurga tu harus pada akal, kan. Itu tak kena bahas dah, kita mengaji lah tu. Ni kita cerita realiti. Apa nak jadi esok ni kat kita ni, tengok apa kita dah buat hari ni. Kalau hari ni yang kita buatnya ketaatan, ya dapat masuk syurga. Yakinlah dengan janji Allah. Baik. Lepas tu, dan perjanjian Allah Subhanahu wa ta'ala pada kebajikan itu ialah tiada dimenyalahikan dia tu perjanjian Allah. Allah Ta'ala janjikan kebaikan, yakni dapat masuk syurga, tu dia panggil kebaikan. Allah Ta'ala janjikan kita dengan masuk syurga. Syaratnya ada tadilah kepatuhan tadi. Janji Allahnya Tuhan tak mukiak. Tu kita realiti saat ni. Bahasa orang panggil hari ni, kan, masuk syurga. Tu
Tuhan takkan masukkan kita ke dalam neraka. Tapi syaratnya kena taat dengan Allah lah. Ni orang suruh semayang tak mau semayang, kan? Lepas tu cakap pandai pula. Cakap pandai tu tak tahan nak tu. Kan? Dia nak bagi alasan, macam-macam alasan. Tak usah bagi alasan. Sami'na wa ata'na saja. Kami dengar perintah Allah dan kami taat. Sudah. Tak usah duk tanya, aku ni sibuk lah, nak mayang macam mana? Tak payah. Itu nak bagi alasan itu. Kalau nak, asal ada kemahuan dia, kan? Asal ada kemahuan hati nak buat je. Walaupun mereka tak bagi hang semayang, aku tak nak peduli, aku nak semayang juga. Kan? Biar pi berlemuh pun, biar pi sibuk buat kerja pun, tu. Kalau tak ada kemahuan hati, tak sibuk pun dia tak semayang. Ni cerita kemahuan, kehendak. Nak buat tak mau buat ni. Bahasa kasar kita cakap, kan? Tapi yang itulah sebetulnya hak duk jadi sebenarnya kat kita ni. Baik. Lepas tu, insya-Allah, itu pun jikalau berkehendak oleh Allah. Kait dengan insya-Allah juga. Pasal dia masuk dalam wajib aridi. Wajib aridi itu dia masuk dalam masyiah Allah. Kita mengaji usul din hari tu, kan? Maknanya perkara tu duduk dalam kehendak Allah. Sekiranya Allah Ta'ala berkehendak, jadilah. Sekiranya Allah Ta'ala tak berkehendak, tak jadilah, kan? Wajib aridi ni banyak. Contoh macam mati. Mati itu tidak wajib, dia wajib aridi. Kullu nafsin za'iqatul maut tu. Itulah maksud wajib aridi, wajib baru datang. Padahal benda tu harus je mati ni. Sekiranya asal maknanya, sekiranya Allah Ta'ala berkehendak mematikan kita, matilah kita. Sekiranya Allah Ta'ala tidak berkehendak mematikan kita, hidup. Tak mati-mati, tak matilah kita. Tapi realitinya, hidup kan mati? Mati. Itu realiti, kan? Pergi carilah orang lepas-lepas. Mana pi mak pak kita, mana pi orang sebelum daripada kita, pi menyorok tak mana? Tak ada menyorok tak mana, pekat mati semua. Itu, itu realiti. Syurga realiti, masuk syurga. Yakinlah kepada Allah, jangan duk syak dengan Tuhan, kan? Ni duk iya ke duk dah ada iya ke berat lah. Okey. Lepas tu, kerana firmannya firman Allah. Ni dalil musannif ni. Inna Allah la yukhliful mi'ad. La yukhliful mi'ad. Baginya dah bagi atas, berhenti mi'ad. Matikan dal kalau berhenti. Baik, artinya mudah saja duk jumpa selalu dah ayat ni. Bahawasanya Allah Ta'ala itu ialah tiada ia Allah menyalahikan perjanjian kebajikannya. Ada dua hak Tuhan berjanji, perkara baik dengan perkara buruk, dibalas dengan syurga, dibalas dengan neraka. Tu dua perkara. Perkara kebaikan, yakni masuk syurga, pahala, contohnya tu perkara baik yang Allah Ta'ala janjikan kepada hamba dia, Allah takkan mungkir. Tu realiti dia. Itulah yang akan jadi waqi' dia. Baik. Bersalahan perjanjian, seksanya seksa Allah. Siapa dia yang buat maksiat selain daripada syirik, yang ni kait selain daripada syirik kepada Allah, dosa-dosa selain daripada syirik, Tuhan janjikan dengan azab neraka juga. Siapa yang nak buat sup perkara jahat, kan, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Ya, cuma ada beza tentang maksud janji perkara baik dengan janji perkara buruk. Mudah-mudahan diampunkan oleh Allah dengan semata rahmatnya Allah,
dan karamnya, kemuliaannya, nya tu Allah jua. Kita yang berbuat jahat selain daripada syirik, Tuhan sebut dah, tidak diampun dosa orang yang menduai dia. Itu masuk neraka kekal sampai bila-bila. Kemudian dijanjikan dengan neraka, seksa neraka. Siapa-siapa dia yang tak taat lah, siapa dia yang dok buat dosa, dok buat maksiat lah, adakah maka Tuhan janjikan kita dengan masuk neraka? Tentu masuk neraka ke? Bahasa dia tak semestinya lagi. Maksudnya tak semestinya lagi. Maksud tak semesti itu apa? Kita duduk dalam keadaan, masih dalam keadaan masyiah Allah. Barangkali kita akan diampun dosa kita. Kan kita duk belajar tajuk kita yang berdosa. Kita berdosa ni. Dunia ni kat Allah macam-macam dosa kita buat. Mati tu tak dan taubat, kan? Tak dan bertaubat. Kemudian kita di akhirah, dan akhir harapan kitanya dapat syafaat daripada baginda Rasulullah. Kan? Ni kita ni dijanji dengan neraka dah. Pasal apa? Pasal tak sembahyang contohnya. Pasal apa? Ikutlah. Pasal berzina ke, pasal apa ke, ikutlah. Dosa kecil maksiat, dosa kecil ke dosa besar, tak kira lah, kan? Tiba-tiba di akhirat kita mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Maksudnya dosa kita diampun oleh Allah. Masuk neraka ke tak? Tak masuk neraka lah. Orang hak tak ada dosa, kalau mula ada dosa pun, selepas diampun dosa kita, bermakna kita dah tak ada dosa, dapat kita masuk syurga. Itu maksud dia tu. Masuk perkataan ni faham betul-betul. Tetapi sekiranya dosa kita tidak terampun juga sampai ke sudah, dosa kita tak diampun oleh Allah, di akhirat, apa harapan yang terakhir kita mendapat syafaat dari Rasulullah? Tak dapat juga. Dosa kita akhirnya tak terampun, orang panggil. Maka jawabnya dimasukkan kita ke dalam neraka. Itu beza. Itu maksud, ada beza tentang maksud janji kebajikan dengan janji seksa azab. Huraian dia kena faham betul-betul. Lagu tu lah reti kita nak faham, kan? Habis tang situ. Dan kemudian berkata rahimahullah, dan kemudian berkatalah oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin arsalahu bibahiri ayatihi wa mu'jizatihi. Bagi elok-elok, yang duk leka hak tu nak mengajak orang lain pula ni. Mati saya esok, hang ni nak ganti ni ada mengaji ni. Jangan duk harap saya seorang. Kan? Kita pun ada juga inisiatif, orang panggil, nak ambil alih ni. Mana nak tahu ada rezeki kita boleh mengajar esok, Tuhan bagi kita ilmu. Nak mengajar, kaedah mengaji kita turas. Kalau bahasa Arab tak reti sangat ilmu nahu, boleh. Tu je panduan dia, kan? Baik. Artinya, tengok reti dia apa dia. Dan rahmat Allah dan salamnya, salam Allah. Kita maklum dah apa salawat, apa saat lagi pun dia akan cerita. Apa reti dia salawat dan salam daripada Allah ni? Ialah mana dia? Atas penghulu kami
Nabi Muhammad, yang disuruhkan dia penghulu kami Nabi Muhammad dengan kenyataan, dengan jelas tandanya, tanda penghulu kami Nabi Muhammad, dan mukjizatnya, mukjizat penghulu kami Nabi Muhammad. Itu matan dia. Sekali syarah, dia akan syarah perkataan ni. Tengok di syarahan dia jelas selalu. Dan merasa boleh ajak orang dah. Saat ni merasa lagu payah nak ajak. Payah sangat Tengok tang syarahan dia, senang pula. Kan? Tu yang untung ngaji kita ada syarah ni. Dia memudahkan untuk kita reti, faham. Baik, yang ni. Hai Tuhanku, isyarat kata jumlah tu dia panggil jumlah doa iya. Itu yang ada hai Tuhanku tu. Ni doa daripada pengarang kitab kepada Allah. Seolah-olahnya Allahumma salli wa sallim, seolah-olahnya ada kataan tu kalau sebut doa iya. Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanikanlah. Tu mana rahmat dah. Beri kasih belah mula ya Allah. Beri rahmat mula ya Allah. Rahmat tu bahasa Arab. Reti dia kasihanilah olehmu ya Allah. Tu reti dia. Lagi main mana pula kasihan. Tadi habaq rahmat. Tu lah. Dan sejahterakanlah ya Allah, ya Tuhanku, berilah keselamatan, berilah kesentosaan, keamanan akan penghulu kami, ke atas tok penghulu kami. Kami ni ma'asyirul makhluk, sekalian makhluk. Sekalian makhluk ni penghulunya, tok ketua dia Nabi kita Muhammad. Siapa dia penghulu kami ni? Nabi Muhammad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala makhluk. Tu yang nak sebut tadi. Kami tu, kami tu merujuk kepada siapa? Kami tu siapa dia? Iaitu sekalian penghulu, tok ketua kepada sekalian makhluk, seluruh makhluk, bukan manusia sahaja. Siapa dia segala makhluk tu? Daripada ni kita panggil bayan, nak terang maksud segala makhluk tu. Yang pertama, daripada manusia. Tok ketua bagi kita manusia ni bukan Nabi Adam, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya jadi ketua kepada manusia saja kah? Kan. Dan yang kedua, dan malaikat, seramai-ramai malaikat Allah. Ketua nombor satunya Nabi Muhammad. Istimewa sungguh. Istimewa sungguh Nabi kita Muhammad ni. Mulia sungguh. Baik. Dan juga jin. Seramai-ramai manalah makhluk jin ni, Nabi kita ketua dia. Hak lain semua bawah lagi. Hak atas kali ketua lah kan, Nabi kita Muhammad. Baik. Yang telah engkau suruhkan dia penghulu kami Nabi Muhammad menyampaikan syariat engkau kepada umatnya, umat penghulu kami Nabi Muhammad. Mudah kan tak? Bahasanya mudah, nak cerita pun tak erti dah. Nak syarah kok mana lagi kalau dah mudah dah. Yang mana baginda Rasulullah yang telah dilantik menjadi Rasul, yang Allah Ta'ala telah melantik Nabi Muhammad ni sebagai utusannya, sebagai, kalau bahasa Melayu kita panggil postman Allah. Menyampaikan apa? Kerja postman, kerja utusan, menyampaikanlah. Menyampaikan apa? Syariat Allah Ta'ala, hukum hakam.
Nanti di bawah dia akan cerita lagi. Kan? Perkara yang wajib. Ikutlah syariat Nabi kita Muhammad. Kan? Kalau kita nak perinci-perinci berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang furu', kan? Akidah berkaitan tentang keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul dan lain-lain lagi. Berkaitan dengan ibadat, berkenaan dengan semayang, kan? Puasa, zakat, berkenaan dengan ilmu tasawuf kita, ihsan kita, kan? Maka kesemuanya ada yang hukumnya wajib, yang ada hukumnya sunat, kan? Ada syariat, hukum hakam lah. Yang dipekat ada barang yang hukumnya haram, ada barang yang hukumnya makruh. Tu. Maka Nabi kita menyampaikankah tidak kepada kita sekalian? Umat dia tu daripada jin dan manusia ni. Iya. Itulah reti dia. Kan? Yang adalah ia penghulu kami Nabi Muhammad datang beserta dengan beberapa tanda sebenarnya tu penghulu kami. Datang tu maksudnya maknanya menyampaikan syariat Allah, menyampaikan risalah atau menyampaikan hukum hakam Allah kepada umat. Datang kepada umat lah, menyampaikan segala titah perintah Allah ni kepada umat dia. Datang tu beserta dengan beberapa tanda sebenarnya, ada bukti di atas dakwaannya ialah Rasulullah. Buktinya sangat jelas. Bukti bahawasanya Nabi Muhammad ni ialah Rasulullah. Dia mendakwa, mengaku kepada sekalian umatnya dia ialah Rasulullah, dia ialah utusan daripada Allah. Ada bukti? Cakaplah tak mau, tak ada fakta, tak ada bukti, tak jadi. Nabi datangkan bukti bersama Rasul, beserta dengan baginda Nabi Muhammad. Macam-macam bukti yang jelas, yang terang bahawasanya Nabi Muhammad itu ialah Rasulullah. Ini maksud dia. Boleh esok boleh ajak orang dah. Ingat tu. Tulis tepi tu, kau payah sangat. Kan? Baik. Yang mana beberapa tanda yang ada pada diri Rasul ni membuktikan kata benarnya dakwaan dia sebagai Rasulullah. Bukti ni, beberapa tanda ni yang mengalahkan oleh segala tanda itu akan barang siapa yang mengalahkan risalah penghulu kami Nabi Muhammad. Bukti itu terdiri daripada mukjizat. Itulah bukti. Mukjizat ni sebagai yang menyokong, yang menguatkan dakwaan seorang Rasul bahawasanya dia ialah Rasulullah. Dulu kita mengaji dah, mukjizat tu diambil dari perkataan al-ajzu, lemah pihak lawan nak lawan balas balik. Pihak musuh, pihak lawan nak mengalahkan Rasul Allah, bukan hanya Rasul Nabi Muhammad saja tau. Kalah semua, terdiam, tak terkata apa, mengaku surrender terus, sengap terus. Depa duk cabar Rasul Allah buktikan, Rasulullah buktikan dengan mukjizat. Nabi Muhammad sendiri dicabar, buktikan kerasulannya. Nabi belah bulan, depa suruh Nabi belah bulan. Kalau betul hang tu Rasulullah, belah bulan. Nabi belah bulan. Kita zaman lah iman mengaku, zaman Nabi tengok dengan mata sendiri. Tu pun jangan puak kapiak, mohong ni sihir ni pula dah. Tadi hang juga yang minta, hang juga yang tanya, kan? Kita mudah-mudah kan, jangan jadi serupa puak kapiak tu lah.
dah terbukti kerasulan Nabi, masih ada nak engkar lagi, kan? Okey. Lepas tu, dan lagi mendatang ia penghulu kami, yakni Nabi Muhammad, beserta dengan beberapa mukjizat. Itu mukjizat tadi pun ialah tanda-tanda kebenaran tu. Maksudnya mukjizat ni lah, kan? Antaranya hari kita duduk mengaji ni, bulan baru ni, bulan Rejab tu, Isra' dan Mi'raj tu. Tu antara mukjizat Nabi. Aduk pening duk fikir, selain daripada Al-Quran, apa lagi mukjizat Nabi? Aduk baca tiap bulan Rejab tu lah, kan? Isra' Mi'raj tu, kan? Itu setengah daripada mukjizat Nabi, kan? Sebelum daripada berlakunya Isra', waktu tu Nabi duk tengah berada di tepi Hijr Ismail bersama dengan 2 orang lagi sahabat dia, duk tengah berehat-rehat, kan? Di sisi Kaabah. Hijr Ismail di tepi Mekah duduk lengkor dengan bata tu, kan? Itu asal tapak Kaabah. Kata setengah ulama, asal keseluruhan Hijr Ismail tu ialah Kaabah, cuma diperkecilkan Kaabah. Zaman hari tu orang tak ada duit nak buat, dia perkecilkan bangunan Kaabah tu, kan? Kata setengah ulama, setakat 6 kaki dengan Kaabah aja. Hijr 6 kaki pula, 6 hasta dengan Kaabah tu. Aku datang malaikat Jibril dengan Mikail, kan? Dengan malaikat yang lain lagi, datang angkit Nabi, kan? Angkit Nabi pi ke telaga Zam-Zam tepi Kaabah, kan? Latang mana pun tak tahu, telaga Zam-Zam kita pun tak tahu, tutup habis. Lepas tutup habis dah lah, telaga tu duduk ada lagi, kan? Duduk makan air Zam-Zam pergi sana tu main mana? Lalu dibelah dada Nabi. Ni kata mukjizat ni, dibelah dada Nabi daripada ni labah ni sampai ke pusat. Dikeluarkan jantung Nabi oleh malaikat Jibril. Dibelah sekali lagi pula jantung Nabi, 2 kali belah tu. Operate bahasa hari ni, kan? Dia belah, dibasuh dengan air Zam-Zam, dicuci darah beku hitam kat tengah-tengah jantung tu. Lepas tu, kan, ditutup balik, dimasukkan ilmu, hikmah, ma'rifah dalam hati Nabi kita dengan bertimbal-timbal, kan? Tu mukjizat saja tu. Kisah kita dak baca Isra' Mi'raj tu. Kemudian ditutup balik jantung Nabi, dijahit balik. Tak ada kesan, tak ada bekas. Kita kalau operate makan bulan lah nak lega, kan? Tak ada kesan, tak ada bekas. Akal kalau fikir memang tak percaya. Ni bukan cerita percaya tak logik atau tak logik. Ni cerita hang berimankah tidak? Hang mengaku tak benar-benar gaib ni? Satu riwayat lagi kata, ketika tu Nabi sedang berada di rumah sepupu dia, anak pak menakan dia, Ummu Hani. Ummu Hani itu ialah sepupu Nabi. Marilah malaikat ke dalam rumah Ummu Hani. Nabi tengah berguling-guling berehat lah, maksud dia angkit pi ke telaga Zam-Zam. Lepas selesai proses segera tu, tak segeralah, maka masa juga didatangkan buraq, kan? Buraq, binatang daripada syurga. Nabi naik atas binatang buraq, malaikat Jibril, Mikail di sisi Nabi, jalan pi ke Baitul Maqdis, iaitu ke Masjidil Aqsa. Itu kita baca subhana man asra bi abdihi sampai habis ayat tu, surah Al-Isra ayat pertama tu. Baca. Lepas tu sembahyang dalam Masjidil Aqsa 2 rakaat, belakang Nabi penuh roh-roh, nabi-nabi, rasul-rasul yang lain solat berjamaah bersama dengan Nabi. Lepas tu diturunkan tangga-tangga daripada langit. Naik tangga tu di Mi'rajkan Nabi bersama dengan malaikat tadi ke langit, kan? Sampailah ke langit yang ke-7, sampailah ke Arash, sampailah ke kursi, sampailah ke Sidratul Baitul Ma'mur, ke Sidratul Muntaha, bermunajat kepada Allah. Hebat, kan? Jadi ni Isra' Mi'raj ni tu setengah daripada mukjizat Nabi.
Siapa ingkar kufur. Sebut dalam Quran ni, surah Mi'raj ayat tadi kita baca tu. Tafsirnya, ulama tafsir lah. Baca ke diri lah. Anak habak sepintas lalu je. Kan sempena hari tu Isra Mi'raj, tak ada cerita apa pun, cerita apilah. Jumpa tajuk mukjizat Nabi dah ni. Kan? Baik, kita baca balik. Dan mukjizat itu, perkataan mukjizat ni ialah jamak bagi mukjizatin. Dia nak bahas sikit lah bahasa Arabnya, lughahnya. Perkataan mukjizat jamak lah, jamak apa tu, jamak muannas salim lah, ada alif ta di hujung tu. Daripada isi mufradnya mukjizatun, mukjizatani, mukjizatun. Cara orang mengaji lughah, mengaji nahwu, mengaji sorah, sebut lagu tu lah. Mukjizat ni makna apa? Ni perkataan mukjizat saja. Dan mukjizat itu ialah suatu yang mencarikan adat. Bahasa kita, perkara yang luar biasa, luar dari kebiasaan. Biasanya mana boleh dalam semalaman, satu malam dari Mekah pergi ke Baitul Maqdis, tak ada semalaman pun. Jadi mereka kalau pergi naik unta tunggangan rombongan 3 bulan, kalau lama masa diambil. Akal tak boleh fikir. Kau cari logik, letih lah. Jangan pasal kita beriman hanya kerana logik, hanya kerana kita mengaku, mengiyakan, ya sungguh. Biar otak fikir, aku kalau pergi 3 bulan ni jalan ni. Kan? Nak naik langit tu, siapa boleh sembang naik ke langit? Mereka naik roket pergi mana kita pun tak tahu. Ni kisah benar ni, bukan cerita dongeng tak ni. Baik, itu luar biasa sungguh. Belah bulan, pergilah belah bulan, tengok siapa boleh pergi belah. Keluar air celah-celah jari Nabi ni sampai boleh minum, sampai minum dengan kenyang. Haiwan ternak, haiwan apa, unta apa semua, kuda semua minum sampai kenyang. Boleh buat simpanan lah, bekas ayak lagi. Kan? Mana ada orang keluar mata ayak celah jari ni. Kan? Lok darah boleh, cucuk lok darah. Kan? Ni luar biasa. Ayat Al-Quran itu sendiri pun luar biasa. Kan? Dulu kalau sampai bila-bila pun tak ada siapa boleh menandingi. Nak tanding, nak menyamai Quran pun tak boleh. Jangan nak menandingi, nak melebihi Al-Quran, tak boleh. Itu mukjizat. Nabi Musa lempak tongkat jadi ular. Pun luar biasa juga. Itu contoh mukjizat. Banyak lagi mukjizat. Rasul-Rasul Allah, setiap Rasulullah ada bersertanya mukjizat. Baik, belah laut terbelah 2 dengan tongkat Nabi Musa tu. Kan? Itu contoh mukjizat. Perkara mencari adat dan menyalahikan dia tu adat. Mencarikan adat dan menyalahikan dia tu adat. Itulah maksud mukjizat. Yang didatangkan dia tu mukjizat dan dizahirkan dia mukjizat oleh seorang, yakni seorang Rasulullah, beserta dengan mendakwa risalah, yakni jadi Rasul Allah. Satu orang Rasulullah, dia mendakwa, mengatakan dia ialah utusan Allah. Itu maksudnya risalah atau Rasulullah. Maka membuktikan kata-kata dia sebagai Rasulullah, dia bawa beserta dengan dia apa-apalah mukjizat dari ni. Itu sebagai bukti yang membenar, yang menguat, yang menyokong kata-katanya sebagai Rasulullah. Dan jika tiada dengan berdakwa risalah, dikatakan dia tu tiada dengan berdakwa sebagai Rasulullah, karamat. Itu kat wali Allah. Wali Allah, dia perkara mencari adat ni banyak. Salah satunya karamat. Karamat ni ada berlaku pada wali-wali Allah. Pagi tadi pagi duduk kat rumah, tiba-tiba mayang lohok jemaah di Mekah sana, orang jumpa. Tu wali tu.
macam-macam lah kisah karamat mereka tu pun luar biasa. Tapi adakah berserta dengan dakwaan dia ialah Rasulullah, dia tidak mengaku dia sebagai Rasulullah. Nah, itu perbezaan. Kalau tidak disertai dengan dakwaan sebagai Rasulullah, kita panggil karamat. Karamat ni ada berlaku di tangan wali-wali Allah. Kalau berserta dengan dakwaan dia ialah Rasulullah, nah, maka dipanggil mukjizat. Itulah beza perkataan-perkataan tu. Nah, baik, Habib datang situ serta berkata rahimahullah wa ala alihi wa ashabihi wa ahzabihi ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa anshur alaina rahmatak وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.